Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Berita tergempar hari ini untuk rakyat Malaysia. Hari mengundi PRU 15. Berita tergempar untuk seluruh pemimpin ahli politik di Malaysia. Daripada Syabuddin.com, Mahyadin tidak layak jadi pemimpin di negara berbilang kaum seperti Malaysia. Tuduhan liar pengurusi Perikatan Nasional Mahyadin Muhammad Yassin yang mengaitkan PH dengan kumpulan Yahudi dan Kristen yang cuba mengambil ahli Malaysia bukan saja menunjukkan keterdesakannya berikutan gabungan itu kian ditolak rakyat menjelang hari pengundian esok, malah menunjukkan beliau bakal kalah di Pago. Dengan membuat tuduhan liar itu, Mahyadin dengan ini tentunya berharap ada keajaiban di saat-saat akhir mengelakkan kekalahan itu. Malah, jika kekalahan juga menimpa dirinya dan Perikatan Nasional, beliau dengan ini sudah ada dalil baru untuk mewajarkan kekalahan itu. Yang nyata, dengan tuduhan sebegitu rupa, Mahyadin kini nampaknya semakin dikuasai PAS dalam pemikiran dan hujah politiknya. Kerana sebelum ini, hanya parti Islam itu saja yang galak membuat tuduhan melampau terhadap kaum dan agama lain untuk meraih sokongan pengundi Melayu. Bermakna jika dulu Mahyadin pernah menuduh PAS sebagai parti ajaran sesat, terlihat kini beliau sendiri telah tersesat dalam membawa dirinya sendiri dalam politik di sebuah negara yang berbilang kaum. Kesiannya, dalam tuduhan liarnya dalam sebuah majlis di Johor, beliau mendakwa ada sekumpulan Yahudi dan Kristen sedang merancang untuk mengambil alih negara. Bagi saya ini bahaya. Apakah bermakna akan berlaku proses kristianisasi? Kita dah dengar cerita ini bukan? Di Kuala Lumpur dan di Petaling Jaya. Kalau ada gereja hari Ahad, ada juga orang-orang Melayu pergi sana. Rupanya ada masuk Kristen, katanya yang mengaitkan PH dengan gerakan tersebut. Sementara itu, Majelis Gereja Malaysia mengecam tuduhan liar Mahyadin yang tidak bertanggung jawab itu, malah menyifatkannya mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan ketegangan dan persengketaan kaum dan agama di negara. Sebagai bekas Perdana Menteri dan pernah pula memegang jawatan Menteri Dalam Negeri, tuduhan Mahyadin setelah hilang kuasa ini benar-benar memperlihatkannya tidak layak menjadi pemimpin di sesebuah negara berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Menjadi pemimpin kepada rakyat berbilang kaum, seseorang itu harus mempunyai perasaan kasih sayang, keadilan dan baik hati kepada semua golongan, Melayu, bukan Melayu, Islam dan juga bukan Islam, serta tidak semudahnya membuat tuduhan melulu dan tanpa asas. Jika benar ada berlaku seperti yang dituduhnya itu, mengapa semasa memegang jawatan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negara sebelum ini, beliau bukan saja tidak pernah bertindak, malah tidak pernah juga bersuara langsung mengenainya. Apa yang dilakukannya sama ada jawatan? Kenapa hanya bising setelah tiada kuasa? Berikutan Mahyadin sendiri telah mempamerkan dirinya tidak layak menjadi pemimpin di negara berbilang kaum. Walaupun bercita-cita besar untuk kembali sebagai Perdana Menteri, pengundi dengan ini tidak perlu berpikir panjang dalam membuat keputusan. Dengan kenyataan Mahyadin Yassin ini, mungkin sudah pasti ramai yang akan tarik sokongan Mahyadin. Dengan tajuk artikel hari ini, Mahyadin tidak layak jadi pemimpin di negara berbilang kaum seperti Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan.
Hari ini hari pengundian dan sudah pasti kita menantikan keputusan-keputusan terkini pengundian di setiap parlemen, khususnya yang berdekatan dengan kita. Macam saya, Parlemen P167, saya akan menantikan keputusan dan saya santai-santai saja. Jadi jangan pula kamu stres. Jadi tonton teman-teman, hari ini kita melihat ada harapan Anwar Ibrahim. Saya mengundi tadi cerita-cerita dengan kawan. Tidak boleh berkempen, tapi kami cerita-cerita bisik-bisik. Dia tanya, siapa menang? Saya kata, Anwar Ibrahim, mungkin ada harapan. Saya cakap begitu. Jadi tonton teman-teman, kita dapat melihat ramalan-ramalan melalui beberapa kajian, melalui beberapa pertanyaan ataupun kaji selidik. Bukan saja melalui online, tetapi melalui physical. Saya ada bertanya, dan peratusan tinggi sehingga 60% yang mengatakan Anwar boleh menang, Pakatan Harapan boleh menang. Namun hari ini di Parlemen Tambun, tuan-tuan dan puan-puan, daripada biharian.com, Peja yakin mampu buat kejutan di Tambun. Harap SPR cepat kira undi. Wow, yakin sangat Peja untuk menang di Tambun. Walaupun dia tahu siapa lawan dia di sana. Peja yakin mampu buat kejutan di Tambun. Harap SPR cepat kira undi. Dia anak SPR cepat kira undi supaya nama dia naik. Mungkin kalau nama dia, mungkin Anwar Ibrahim. Tidak mustahil, tuan-tuan dan puan. Apapun boleh terjadi. SPR diminta tidak mengheret keputusan pengiraan undi PRU ke-15 hingga melewati waktu tengah malam. Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, ini kerana SPR mempunyai petugas yang mencukupi selain penggunaan teknologi yang boleh mempercepat dan melancarkan urusan berkenaan. Saya harap jangan lama sangat. Dunia makin hari makin maju. Lagipun SPR ada cukup tugas. Saya fikir nak kira undi bukan terlalu sulit, kata Faizal Azumu. Harap tak perlu tunggu sampai tengah malam. Saya juga harapkan semuanya berjalan lancar, katanya selepas hadir mengundi di Sekolah Agama Rakyat Ihtidaya Tambun Haid pagi tadi. Terdahulu, Ahmad Faizal Azumu yang juga calon Perikatan Nasional Kerusi Parlemen Tambun tiba bersama istri Datin Sri Dr. Nomi Ashikin kira-kira jam 7.55 pagi. Mengenai peluang untuk mengekalkan kerusi yang disandangnya itu, Ahmad Faizal optimis Perikatan Nasional mampu mencapai kejayaan bersandarkan gelombang sokongan terhadap gabungan parti di seluruh negara. Secara jujurnya, selepas 2 minggu berkempen, saya rasa ada gelombang di seluruh negara yang menyokong Perikatan Nasional sangat menggalakkan. Berkenaan calon Perikatan Nasional bagi kerusi DUN, Dewan Undangan Negeri, Tioman yang meninggal dunia pagi tadi, Ahmad Faizal berharap SPR dapat membuat satu keputusan yang baik untuk semua pihak. Jadi ini pasti mengejutkan Anwar Ibrahim. Kepada keluarga Allahyarham, beliau mengucapkan takziah sambil mendoakan rohnya dicucuri rahmat. Berita hari ini daripada biharian.com, Peja yakin mampu buat kejutan di Tambun. Harap SPR cepat kira undi. Jadi ini pasti mengejutkan Anwar Ibrahim. Adakah benar-benar Peja akan membantai Anwar Ibrahim di Parlemen Tambun atau bagaimana? Jadi teruskan bersama di dalam channel ini. Kita akan menantikan keputusan-keputusan terkini pilihan raya umum ke-15.